itu mengenai Hari Stroke Sedunia. Jadi apa sebenarnya stroke ini dan juga bagaimana merawat dan sebagainya. Ini yang akan kita bawakan pada hari ini bersama narasumber kita. Kita ada dua narasumber kita yang bersama, iaitu Yang Mulia Dr. Chang Guan Chun, iaitu Pegawai Perubatan Kanan Neurologi, dan juga bersama Tuan Najdini Dian bin Haji Johan, iaitu Pegawai Kanan Pemasaran dan Perhubungan Awam Pantai Jerdun Specialist Center. Jadi good morning, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dan juga ada penonton, inilah yang akan kita ketahui ya mengenai dengan Hari Stroke Sedunia. Tapi sebelum itu kita bersama Dr. Chun. Ya, terima kasih. Dan juga Doktor, mungkin Doktor boleh menerangkan apakah Hari Stroke Sedunia ini? Ya, terima kasih kerana beri peluang untuk kami untuk datang sini untuk menerangkan apa itu Hari Stroke Sedunia. Hari Stroke Sedunia ini disambutkan setiap tahun pada 29 hari bulan Oktober. Ini untuk memberikan peluang untuk memperingati perjuangan pesakit stroke ini, keluarganya dan juga penjaga orang penyakit stroke. So indah senang untuk mengalami stroke dan untuk menolong pesakit stroke ini. Ini adalah tema Hari Stroke Sedunia pada tahun ini dari Pertubuhan Stroke Sedunia adalah Don't Be the One. Janganlah jadi yang satu. Ini kerana 1 dalam 4 orang akan mengalami stroke dalam jangka the lifetime. So it's important lah untuk mengurangkan nombor 1 risiko stroke. So di negara kami penyakit stroke jadi di telas ya tahun lepas ada 162 orang yang ada kematian stroke. Stroke menjadikan penyebab yang keempat tinggi di negara Brunei, di negara. So sangatlah penting untuk kami untuk mengetahui apa itu stroke, apa risiko-risikonya stroke, apa tanda-tanda stroke ini. Ya, itu yang kita bawakan ya. Sebenarnya kita mengetahui di negara kita ni penyakit ataupun stroke ini merupakan yang keempat. Yang keempat di kematian keempat di negara Brunei Darussalam. Jadi amat membimbangkanlah. Dan juga kita ni perlu tahu antara rawatan dan juga langkah-langkah yang perlu kita ni jaga. Jadi mungkin Tuan Najdini boleh menjelaskan apakah sambutan Hari Stroke Sedunia pada tahun ini. Jadi terima kasih. Jadi pada tahun ini amat berbeza memandangkan status COVID-19 di negara Darussalam. Jadi mengambil kira tentang langkah-langkah yang harus diambil. Kebanyakan daripada kempen yang diadakan pada tahun ini adalah melalui online. Sama itu seperti mengadakan seminar-seminar online, webinar dan juga ceramah online. Begitu juga melalui social media. Walaupun bagaimanapun akan diadakan satu perhimpunan untuk mengcommemorate Hari Stroke Dunia pada minggu ketiga bulan ini. Tujuan kempen ini adalah untuk mengadakan kesedaran kepada orang ramai tentang impak stroke, bukan kepada kami, pada keluarga dan juga pada negara Brunei Darussalam. Dan lebih penting lagi bagi mengingatkan mereka apa risikonya, apa tanda-tanda stroke. Jadi itulah yang amat penting kerana sudah tahu, boleh tadi mengambil langkah-langkah untuk mengelak daripada ditimpa stroke. Jadi pada tahun ini ia menumpukan lebih kepada physical activity. Kerana di seluruh dunia dianggarkan 1 juta kes stroke boleh dikaitkan dengan kekurangan physical activity. Jadi maksudnya 1 juta kes stroke ini boleh di-trace balik orang itu indah melakukan physical activity lah. Boleh ada kaitan. Jadi makin kukuh lagi tema pada tahun ini. Join the movement. 1 dalam 4, don't be the one. Jadi jangan terketani
menjadi orang yang inaktif atau jadi itulah tema pada tahun ini yang diadakan secara online dan juga itulah dan juga lebih kepada physical activity. Ya. Jadi seperti yang dikatakan, memang ketan ini perlu sebenarnya untuk melakukan physical activity. Jadi dalam tadi melaksanakan physical activity ini ada lagi jenis yang aktiviti yang perlu. Contoh macam yang lurus ataupun sebaliknya. Kadang-kadang ada di antaranya yang aktif dengan physical activity, tapi orang tiba-tiba ia kena stroke. Lain lagi kan tak? Lain lagi. Jadi memang pada tahun ini ditekankan physical activity, tetapi memang secara umumnya gaya hidup yang sehat is the biggest message. Tapi permakanan yang sehat, jadi physical activity, banyak lagi lah yang perlu dijaga. Tapi kita ini men-tackle one by one. Jadi mungkin doktor ya boleh menerangkan stroke ini. Yang stroke ini terjadi semasa kalau saluran aliran darah kepada otak tersekatlah. Sekali ada saluran darah yang pergi ke otak yang bawa oksigen, bawa hasil-hasil yang baguslah ke otak. Tapi kalau tiba-tiba ni saluran darah ni tersumbat ke ataupun berpecah ke, ini darah ataupun oksigen yang sampai otak. So sel-sel otak ini akan mati. Pesakit-pesakit akan jadikan kelemahan, kekurangan seimbang, dan so ini bawa kami ke tanda-tanda stroke. Sangat penting semua orang tahu apa tanda-tanda stroke itu. Ada pneumonik yang kami bagikan adalah pantas, PANTAS. Pantas ini adalah tanda-tanda stroke ini. P adalah untuk pergerakan. So pesakit-pesakit boleh kekurangan seimbang, macam ayung-ayung mau jatuh gugur. A adalah kesulitan melihat. So dia pesakit boleh mengatakan dia ada susah untuk melihat ataupun tidak dapat melihat ataupun lihat macam yang double lah. Pesakit juga boleh ada nampak wajahnya menjebek ataupun tidak rasa sebelah muka. Atau pesakit T adalah untuk tangan atau kaki. Tangan yang tidak kuat atau rasa kabas-kabas ke, ngilu ke, selalunya stampik badan tu, kiri atau kanan, tangan ataupun kaki. A adalah amat sukar bercakap, so ada betul-betul bercakapnya tidak jelas ke, ditambus. Ataupun ada yang tidak memahami, yang perkataan yang tidak kami dapat fahami. Dan S itu adalah untuk segera adalah untuk pergi ke hospital dengan secepat mungkin, ke tempat yang boleh didapat rawatan. So kita mesti panggil 991. So in English is be fast if you can to remember the B untuk balance, E untuk eye, so the eye will be double vision macam mana. F untuk face. Face adalah yang numb ataupun yang droop. A adalah untuk arm or the leg. Arm or the leg weak, kelemahan di tangan kaki ataupun kebas-kebas macam itu. S untuk speech, suppose slurred speech atau speech yang tidak dapat dipahami. T untuk time. So inilah sangat penting untuk mengetahui ini semua tanda-tanda ini, so dapat bagi rawatan yang secepat mungkin di hospital. Jadi bila doktor mengatakan bagi rawatan secepat mungkin di hospital, jadi apakah antara rawatan bagi stroke ini? So rawatan ini di samping dengan hospital-hospital di Brunei, segala Brunei, di BNSRC, iaitu Pusat Neuroscience, Stroke dan Rehabilitasi. Kami ada rawatan-rawatan yang kami boleh dibagikan secepat mungkin. So yang penting adalah kalau sampai ke pusat kami boleh
buat rawatan, bagi macam imbaran gambar otak, CT atau MRI. Kami boleh membuat kajian darah ataupun jantung juga. Tapi mesej yang sangat penting hari ini saya mau beritahu kalau dapat stroke, tanda-tanda stroke ini kalau dapat masuk ke hospital awal dalam 4,5 jam, 4.5 hours, 4,5 jam kalau sampai ke hospital. Dan ini kalau stroke ini adalah stroke jenis yang darah beku, bukan pemberdarahan. Ada ubat-ubat yang kami boleh bagi 4,5 jam saja. Selepas 4,5 jam, risiko-risiko yang berdarah akan terlalu tinggi sudah. So ini dapat kami bagi sudah. So ini namanya IV thrombolysis, ubat-ubatan thrombolysis yang untuk memecahkan darah beku. So so saya akan make the importance kalau dapat datang ke hospital awal. Lebih awal lah. Kami boleh buat gambaran otak dulu. Kalau stroke yang sesuai, kami boleh bagi ubat ini. Dan juga ada satu rawatan yang terkini itu, ialah ada yang kedua jenis ini yang adalah IV thrombectomy, mechanical thrombectomy, yang di mana kalau saluran darah itu ada tersumbat, kami boleh masukkan wire ke dalam saluran darah sampai ke mana saluran yang darah beku itu, dan ambil dan tarikkan mengeluarkan darah beku ini sama dengan wire ataupun device pengisap. Ini boleh dilakukan di Brunei sekarang, di Brunei Darussalam sekarang. Jadi sebetulnya ada penonton memang banyak ya ingin kita ketahui mengenai dengan stroke ini. Kalau tadi ada tanda-tanda yang telah pun kita diberikan, dikongsikan bersama Yang Mulia Doktor, dan juga apakah antara rawatan yang sesuai untuk mereka yang mengidap stroke, dan juga menurut doktor sebentar tadi 4,5 jam ya. Kalau sudah mengetahui tanda-tandanya, baik terbawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan, ini antara yang paling awal lah. Jadi limpas daripada 4,5 jam itu memang berisiko tinggi. Jadi nanti kita akan bertanya apa sebenarnya punca stroke ini. Tadi bertanya dulu apakah antara aktiviti untuk orang awam sebenarnya. Jadi itu mendengar daripada doktor apa stroke apa. Tapi tadi bertanyalah sebagai orang awam kan. What can we do? Of course tadi perhatikan tadi dan pelajarilah yang BIFAS tadi. Jadi yang perkara kedua, pada bulan ini kami akan meningkatkan awareness, jadi kesedaran. Jadi antara aktiviti yang kami adakan, saya ingin kongsikan pada 25 November nanti kami ada mengadakan satu perhimpunan lah bagi meraihkan Hari Stroke Sedunia, kerana walaupun tadi dalam masa COVID ini memang tadi mengikuti garis pandu daripada Kementerian Kesihatan dalam mengadakan aktiviti seperti ini. Walaupun masih juga diadakan, pasalnya adalah penting. Kesedaran adalah penting. Jadi dalam hari tersebut diadakan pameran dan juga exhibition. Jadi orang ramai, ianya terbuka kepada orang ramai, bermula daripada 10 pagi hingga 5 petang. Jadi kalau sekiranya ada di kawasan Pantai Jurong Specialist Center pun booklah tarikh itu untuk hadirlah pada pameran dan mengetahui lebih lanjut lagi. Pameran termasuklah seperti rawatan-rawatan terkini, kajian sedikit mengenai stroke, dan juga ada pameran Join the Movement. Join the Movement ini adalah satu kempen lagi yang kirakan kempen online. Jadi antara kempen yang kami jalankan pada masa ini yang sedang dijalankan, satu kami ada pertandingan mereka bentuk graphic design. Jadi itu mereka bentuk macam poster mengenai stroke, dan kempennya supaya orang lebih ramai lagi orang untuk mengikut serta dan kesedaran itu makin merebak. Jadi kalau ingin tahu dengan lebih lanjut, layari saja Instagram kami di PJSC Brunei. Dan pertandingan lagi satu adalah pertandingan Instagram video 1 minit. Jadi kedua-dua ini memainkan peranan dari segi kesedaran, kerana ia tadi sedari kalau benda ini menjadi viral, lagi ramai orang boleh tahu, dan berbalik lagi kepada pencegahan. Ia tahu macam mana apa akan dicari tanda-tanda stroke dan mengambil tindakan secara individu. Jadi itulah kirakan secara summary apa yang kami adakan pada bulan ini.
Jadi layari sajalah Instagram Pantai Jurutong Special. Jadi semua jua aktiviti memang ada dimuatkan dalam IG dan juga Facebook yang telah pun disediakan. Itu antara yang akan dilakukan atau dilaksanakan pada 25 November ini adanya perhimpunan bagi Hari Stroke Sedunia. Jadi alhamdulillah dengan adanya meningkatkan kesedaran kita ni mengenai dengan stroke ni adalah amat baguslah. Bukan saja laku individu, juga untuk ahli keluarga kita ni dan juga masyarakat yang lain. Tadi doktor, saya ingin mengetahui sebenarnya apa punca stroke ni? Punca-punca stroke ni ada dua jenis. Stroke ni ada stroke yang darah beku ataupun stroke yang pendarahan. Stroke darah beku ni lebih common, lebih 75% macam semua stroke dan 20% adalah pendarahan. So darah beku ni boleh terjadi kalau saluran darah ni jadi sempit kerana risiko-risiko yang menyebabkan stroke ni. So risiko-risiko stroke ni ada banyak. Nombor satu macam ada kencing manis. Kalau ada kencing manis, naikkan risiko stroke macam 4-5 kali. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi boleh jadikan saluran darah ini sempit juga. Obesity, so naik berat badan. Ini ada risiko stroke. Obesity, merokok, yang kalau seseorang itu dapat mengurangkan merokok dari hari ini, risiko stroke-nya akan turun. Kalau dia tidak, yang seseorang yang merokok ada 5 lebih kemungkinan 5 times more likely untuk mendapatkan stroke. Tapi kalau ia berhenti hari ini, dalam 2 tahun risikonya sudah turun, dan selepas 5 tahun risiko stroke-nya sama dengan orang yang tidak merokok sudah. So merokok adalah satu risikonya. Stres boleh jadikan menaikkan stroke. Kolesterol dalam badan. So yang kolesterol yang tinggi, so penting adalah jangan makanan yang banyak lemak, goreng, cucur. So ini sangat penting. Aktiviti, I think Dani ada beritahu physical activity. Tema the World Stroke Organization, tema ni join the movements untuk meningkatkan aktiviti fizikal kami. So untuk membuat exercise yang bagus. So sakit jantung, kalau ada nadi jantung yang tidak teratur, macam atrial fibrillation ataupun sakit jantung, ischemic heart disease, ini boleh menaikkan risiko stroke. So semua ini boleh jadikan. Yang stroke yang kedua itu pendarahan. Ada banyak sebab-sebab juga, naik tekanan darah tinggi ataupun kadang-kadang saluran darah yang membelon tu, ada yang sedang pecah. Ini boleh jadikan stroke yang pendarahan. Jadi stroke pendarahan ini yang lebih teruk lah. Ini lebih teruk. Di pusat kami boleh bagi rawatan untuk kekurangan tekanan darah ataupun pembedahan. Kadang-kadang pesakit yang ada stroke pendarahan memerlukan pembedahan untuk mengurangkan tekanan di otak. Jadi secara ringkasnya, nasihat doktor kepada orang bagi mencegah stroke ini? Ya, ini sangat penting. Untuk mencegahkan stroke ini adalah kami mesti mengamalkan gaya hidup yang sehat. Mengetahui semua risiko stroke ini. Yang penting bergerak. So I think we join the movements, meningkatkan fizikal kami. Hanya 30 minit, 5 kali sehari.
boleh mengurangkan risiko stroke sampai 25%. Iya. So kalau dapat naik tangga jangan guna lift ke atau berkabun-kabun ke buat kerja rumah. Ini boleh menolongkan mengurangkan risiko stroke. So penjagaan sangat penting. Dan kami mesti seluruh Brunei mesti semua untuk cuba mengurangkan risiko stroke ini semua. Baik, terima kasih Doktor dengan penjelasan segmen wawancara kita pada hari ini iaitu mengenai Hari Stroke Sedunia. Terima kasih sekali lagi Dr. Jun dan juga Tuan Nasruddin dengan penjelasan sebentar tadi. Alhamdulillah, ada penonton, demikian tadi satu wawancara yang kita bawakan sangat berguna untuk kita mengenai dengan Hari Stroke Sedunia dan juga kalau ketani ketahui, kita dengarkan, kita amati dalam kehidupan ketanian ni seharian antara punca stroke itu kencing manis, tekanan darah tinggi, obesiti, merokok dan juga kolesterol. Dan selain daripada itu juga kita perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat. Memang betul dalam kehidupan kita kolesterol ini paling banyak. Waima pun orang tu badannya kurus kah, kira macam mana pun bentuk badannya, tapi kalau kolesterol tetap tinggi dengan permakanan yang dia berjaga, sama juga dikategorikan. Tapi untuk ketani menghindari daripada berlakunya stroke ini, ketani jagalah permakanan ketani dan juga gaya hidup yang sihat. Sentiasalah meningkatkan kesedaran. Jadi sekali lagi terima kasih untuk tetamu undangan kita